Assalamualaikum. Untuk kali ini kita akan ulang kaji bab 10 Matematik Pengguna Pengurusan Kewangan. So, apa yang kita akan belajar? Kita akan belajar perancangan dan pengurusan kewangan kita. Okey. Kita pergi muka surat 272. Apakah yang dimaksudkan dengan proses pengurusan kewangan? So, proses pengurusan kewangan kita ada 5. Menetapkan matlamat kewangan, menilai kedudukan kewangan, mewujudkan pelan kewangan, melaksanakan pelan kewangan, dan yang terakhir, mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Okey. So, kita pergi yang paling utama yang sering ditanya adalah kata kunci komponen utama dalam strategi, iaitu SMART. Apa itu SMART? S, spesifik. Matlamat tu khusus. Nak beli kereta, belum khusus. Nak beli kereta Azia auto RM32,000. Okey, dia spesifik. Kemudian boleh diukur berapa ribu? 32,000. Ada setengah kata lebih kurang 30,000. Lebih kurang 30,000 tak boleh diukur. A, attainable. Benda yang boleh dicapai dengan kita punya peribadi kita tu. Okey. Kalau kerja 1,000 tapi nak beli hartanah yang berjumlah 2 juta, dia susah nak capai. Boleh tapi susah. R adalah realistik. Okey, dia berkait dengan boleh dicapai tadi. Biarlah matlamat kita tu bersifat realistik. Maknanya benda tu logik akal. Yang ketiga, mesti ada time bound, tempoh masa. Bila awak nak beli kereta, nanti saya nak beli. Tak ada time bound. Saya nak dalam 5 tahun saya beli kereta. Okey, kita ada spesifik masa dia tu. Right? So, matlamat kewangan ni kita kena ingat 5 komponen yang utama. Okey. Seterusnya adalah proses pengurusan kewangan. Yang pertama adalah menetapkan matlamat kewangan. Okey. Matlamat kewangan kita patah balik. Okey. So, menetapkan matlamat kewangan. Matlamat kewangan itu ada 2, satu jangka pendek, satu jangka masa panjang. Okey. Jangka masa pendek, jangka masa panjang. Kenapa dinamakan jangka masa pendek? Sebab dia kurang daripada setahun. Okey. Kalau matlamat jangka masa panjang, dia lebih daripada 5 tahun. Okey, itu nota yang awak kena highlight. Okey. Seterusnya adalah menilai kedudukan kewangan. Menilai kedudukan kewangan. Okey, di sini. So, dalam menilai kedudukan kewangan ni, awak akan berjumpa dengan 2 istilah yang mungkin baru dan ataupun yang mungkin dah biasa, iaitu asset. Okay. Asset dan liability. Apa maksud asset? Asset adalah 1 tunai, simpanan, pelaburan hartanah, simpanan tetap, amanah saham atau saham syarikat. Liability pula adalah pinjaman bank, hutang kad kredit dan sebagainya. Okey, awak kena highlight lah. Ini adalah asset dan ini adalah liability. Okey, itu yang kedua. Seterusnya yang ketiga adalah mewujudkan pelan kewangan. Mewujudkan pelan kewangan. So, yang pertama, kita kena tahu pendapatan kita, duit masuk kita. Okey. Duit masuk ada 2, pendapatan aktif dan pasif. Okey. Apa maksud aktif? Aktif adalah pendapatan utama, iaitu gaji, allowance, commission dan sumber kewangan yang lain. Pasif pula adalah kalau kita ada rumah, kita buat sewa, so dialah sewa yang diterima, faedah yang diterima, dividen dan lain-lain. Maknanya kita tak buat benda tu tapi kita dapat. Okey, aktif. So, tolong highlight apa beza pendapatan aktif, apa beza pendapatan pasif. Right? Perbelanjaan terdiri pada perbelanjaan tetap dan perbelanjaan tidak tetap. Okey. Pendapatan duit masuk, perbelanjaan pula duit keluar. Okey. So, di sini adalah duit masuk. Okey, di sini pula adalah duit keluar. Okey. So,
perbelanjaan duit keluar ni, dia tengok apa yang kita belanja, yang wajib kita belanja. Sebagai contoh macam bayaran insurans, bayaran angsuran rumah, angsuran kereta dan bayaran kredit ni. Okey, seperti sewa rumah, insurans, angsuran rumah, angsuran kereta dan bayaran kredit. So ni tetap, setiap bulan kita bayar. Perbelanjaan tidak tetap pula, dia bergantung pada kita punya gaya hidup. Berbeza. Ada bulan ni kita guna, ada bulan depan kita tak guna. Okey. Contohnya adalah petrol, barangan dapur, pembayaran bil elektrik, bil air dan sebagainya. Okey. Kita nak tengok lah. Tetap ni setiap bulan. Kita boleh kata macam tu. Setiap bulan kita nak keluarkan benda tu. Tidak tetap ni bergantung kepada gaya hidup. Macam petrol, kalau contoh bulan ni awak banyak keluar melancong, so petrol awak akan bertambah lah. Okay, ini lihat gaya hidup, dia tak tetap. Okay. Kemudian istilah yang kita kena guna adalah istilah aliran tunai positif dan aliran tunai negatif. Aliran tunai positif apabila pendapatan lebih daripada pembelanjaan. Okey. Contoh mudah, gaji 1,000, awak guna bulan ni dalam 900. So ada balance RM 400. So dia adalah positif. Manakala gaji 1,000, bulan ni pula tiba-tiba awak punya handphone rosak, motor rosak, jadi awak kena guna banyak duit, 1,200. Jadi tak cukup lagi RM200. Jadi dia adalah aliran negatif. Okey. Itu maksud positif, itu maksud negatif. Positif dan juga negatif. Okey. Kemudian yang keempat adalah melaksanakan pelan kewangan. Melaksanakan pelan kewangan. Okey. Mana dia melaksanakan pelan kewangan? Okey, di sini. Muka surat 277. Untuk melaksanakan pelan kewangan ni, kita nak menukarkan perancangan kewangan kepada tindakan yang boleh dilaksanakan. Okey. Kita nak tukar apa yang kita plan tadi kepada tindakan yang boleh dilaksanakan. Okay. Menukarkan perancangan kewangan kepada tindakan yang boleh dilaksanakan. Dan kalau boleh, kita buat dalam bentuk jadual supaya kita mudah nak nampak. Okay. Buat dalam bentuk jadual. So ini contoh dia. Okay. Buat dalam jadual. Okey, seterusnya adalah yang terakhir, mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Okey. So apa yang kita buat? Kita nak pastikan aliran tunai sentiasa positif. Memastikan aliran tunai sentiasa positif. Maknanya setiap bulan tu sentiasa ada lebihan duit. Sentiasa ada lebihan duit. Okay. Dan yang kedua, kita bersedia untuk mengubah matlamat kewangan jika matlamat itu tidak realistik. Kita kena standby. Sebagai contoh kereta tadi, kita target nak beli kereta Azia, tiba-tiba ataupun rezeki awak, keluarga hadiahkan kereta keluarga kepada awak. Walaupun bukan kereta Azia, tapi awak dah ada kereta. Maknanya matlamat awak macam dah tak realistik. Sebab apa awak nak beli kereta lagi, sedangkan awak dah ada kereta yang diberi oleh keluarga awak. Okay? So kita kena standby, bersedia untuk mengubah matlamat kewangan jika matlamat itu tidak realistik. Right? Jadi itulah apa yang akan kita belajar dalam bab 10. Dan selebihnya kita akan tengok kepada contoh-contoh soalan
untuk kita lebih faham tentang bab 10 ini. Okey, terima kasih.